Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga dapat kita sama-sama beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Kita berada dalam rumah Allah dan kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita boleh puji di atas segala nikmat ini, dan terutamanya nikmat hidayah yang kita sedang kecapi ini. Tidak ada yang boleh kita puji melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca Al-Quranul Karim, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala menyatakan antara perkataan ahli syurga apabila mereka masuk syurga. Perkataan ahli syurga apabila mereka masuk syurga, iaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala kata, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Antara perkataan ahli syurga bila masuk syurga, di dalam Quran ni ada Allah Ta'ala sebut cerita terdahulu dan cerita yang akan datang. Cerita terdahulu pun kita yakin benar, cerita yang akan datang pun kita yakin benar. Di antara cerita yang akan datang termasuklah cerita akhirat. Dan itulah cerita An-Naba', berita paling besar sekali yang dibawa kepada Quran tentang masa depan, ialah berita tentang hari akhirat. Berita paling besar. Amma yatasaalun, kata Allah, tentang apa yang mereka persoalkan, pertanyakan. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa berita besar tu? Cerita tentang kiamat. Jadi cerita tentang kiamat, dalam cerita kiamat ni ada cerita syurga, ada cerita neraka. Termasuk daripada cerita syurga, kalau kita nak bahas cerita tentang neraka, tentang syurga, panjang lebar. Pagi tadi dalam kuliah subuh kita dah bentangkan, mungkin tuan-tuan boleh ikut online lepas daripada ni, ada recording pun, kita dah bentangkan tentang ayat-ayat penyesalan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang menyesal di hari akhirat, dan dia kata, alangkah baiknya kalau aku ni sekian dan sekian. Dia kata alangkah baiknya kalau aku jadi tanah je. Dalam surah An-Naba' Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala kata alangkah baiknya kalau dulu aku beramal. Dalam surah Al-Haqqah Allah Ta'ala kata alangkah baiknya orang yang dapat kitab catatan dengan kitab catatan dia dengan tangan kiri. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku tak dapat kitab ni. Orang yang bila berkumpul di hari akhirat kelak, dia tidak dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku ikut Nabi.
Dan dia tengok kepada kawan-kawan dia yang memesongkan dia daripada jalan Nabi, sebagaimana dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala kata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan fulan sebagai kawan baik, sebab dialah aku tidak mengikut jalan Rasul. Alangkah baiknya kalaulah kami dulu bersama dengan mereka. Orang munafik kata, nescaya kami akan mendapatkan kemenangan yang besar. Dan bila masuk neraka, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana Allah bolak-balikkan wajah-wajah penghuni neraka di dalam neraka. Yaqulu ya laitana, dia berkata apa? Yaquluna ya laitana, mereka berkata alangkah baiknya ata'na Allah wa ata'na Rasulah, kalaulah kami dulu ikut taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi zaman dulu atas dunia, wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, mereka kata dulu kami lebih taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan kebenaran. Itu antara perkataan ahli neraka bila dia masuk neraka. Alangkah baiknya kalau kami dulu taat kepada Allah. Dan antara ayat ahli syurga juga Quran bagi tahu. Bila Quran bagi tahu, pasti benar. Pasti benar. Walaupun benda ni nak berlaku jauh lagi pada ukuran kita, tapi sangat dekat pada ukuran Allah, dia pasti berlaku. Jadi kita nak fokus malam ni tentang cerita ahli syurga puji Allah. Apa perkataan mereka dalam syurga nanti? Tuan-tuan sekali lagi boleh rujuk surah Al-A'raf, surah yang ketiga, surah yang ketujuh. Surah yang ketujuh ayat 43. Ayat 43. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut segala dendam dan hasad deki daripada hati mereka. Orang masuk syurga, Allah buang dah rasa hasad dengki. Tak ada dah. Aku tak puas hati lah orang tu, aku tak puas hati orang ni. Bila ahli syurga masuk syurga, Allah buang daripada mereka rasa tak puas hati. Lalu Allah Ta'ala sebut nikmat mereka, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah syurga itu, di bawah mereka sungai-sungai syurga. Dan kita semua tahu sungai syurga ni indahnya. Ada sungai dari susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak yang tidak memabukkan, sungai daripada air yang sedap diminum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sungai-sungai syurga. Maka mengalir di bawah mereka. Ahli syurga pun dapat nikmat syurga. Dia kata apa? Wa qalul hamdulillah. Ahli syurga kata apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kenapa puji Allah? Allazi hadana lihadza, yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami untuk ini. Maknanya petunjuk untuk masuk syurga ni bukan hari masuk syurga tu tak. Petunjuk untuk masuk syurga ni Allah bagi bila? Waktu kita duduk di dunia ni. Hidayah waktu atas dunia ni lah. Andai kita diberikan hidayah oleh Allah di dunia, insya-Allah kita akan dapat syurga di akhirat. Hak ni hak kita duk minta dengan Allah Azza wa Jalla setiap hari kita semayang. Sedar ataupun tidak, kita duk minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Setiap hari jalan lurus ni nak gimana? Jalan yang menyampaikan kita kepada syurga. Alhamdulillah, ahli syurga kata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza.
Mujurnya, terima kasih ya Allah kerana Engkau berikan kepada kami petunjuk untuk ini. Dan kami sampai ke syurga ni dengan asbab hidayah dari Allah. Bila mula jalan petunjuk, jalan mula dia di dunia. Jangan bila akhirat dia bercita-cita nak masuk syurga, tapi sepanjang hidup dia di dunia, dia tidak berpandu kepada hidayah Allah. Kita minta setiap hari dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan mana? Ada tak contoh dia? Ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah bagi clue untuk kita kenal jalan mana yang menyampaikan kepada syurga tu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat tu? Disebut dalam ayat yang lain, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang Allah bagi nikmat ialah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi kalau kita nak ikut jalan yang Allah bagi hidayah, jalan nabi. Jalan nabi. Jalan para syuhada. Jalan para siddiqin. Siddiqin ni siapa? Orang yang ikut nabi tadi. Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, dialah orang salah satu As-Siddiqin. Asy-syuhada siapa? Orang yang berjuang mempertahankan ajaran Nabi. Was-salihin siapa? Orang yang beramal dengan petunjuk dan ajaran Nabi. Siapa dia ketua dia? An-Nabiyyin. Orang yang Allah bagi nikmat, siapa dia ketua dia? An-Nabiyyin, para nabi. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Jadi alhamdulillah, siapa yang terima hidayah Allah di dunia, dia ikut jalan Nabi, dia percaya beriman kepada Nabi, dia berjuang mempertahankan ajaran Nabi, dia beramal dengan petunjuk dan juga ajaran Nabi, mereka termasuk daripada kumpulan ini. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi ahli syurga dia puji, alhamdulillah alladzi hadana lihadza. Bukan sekadar tu, dalam ayat yang surah Al-A'raf belum habis lagi, surah ke-7 ayat 43 tadi, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata dia, kita ni tidak akan dapat petunjuk ni seandainya Allah tak bagi petunjuk kepada kita. Kita tak akan dapat petunjuk andai kita berpaling daripada petunjuk Allah. Kita tidak akan dapat petunjuk andai Allah tak bagi hidayah kepada kita. Sebab tu kalau tiba-tiba orang tu dia buat amal dalam Islam tidak berpandu kepada petunjuk Allah, sebenarnya dia beramal dengan hawa nafsu. Sebab kita tidak akan dapat petunjuk, wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Kalau tidak dengan petunjuk Allah, kita tidak akan dapat petunjuk ke syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mana petunjuk Allah yang masih ada? Mana hidayah Allah yang masih ada? Quran. Bukankah itu petunjuk Allah? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Cuba sambung. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hujung dia apa? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana petunjuk yang kita nak minta tu?
Quran. Quran. Mana lagi petunjuk Allah yang masih kita boleh tengok, boleh baca, boleh ikut? Mana lagi? Wahyu ada dua je. Lepas daripada Quran apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan petunjuk. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak dengan petunjuk Allah, kami tidak akan dapat petunjuk syurga ni. Ahli syurga kata macam tu. So kalau orang tu nak cari jalan syurga, tuan-tuan, mana jalan dia? Dia kena kembali mencari petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia ada dalam Al-Quran dan dia ada dalam As-Sunnah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kamu ni berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu hidayah, petunjuk kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf lagi. Tu ayat key kita. Duduk situ je. Syarah-syarah panjang tu kembali kepada ayat yang satu tu. Surah Al-A'raf ayat ke-7, surah yang ke-7 ayat 43. Lepas dia kata, ahli syurga kata, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak kerana petunjuk Allah, kami tidak akan dapat petunjuk. Hujung tu dia diterangkan lagi, dijelaskan lagi apa itu petunjuk Allah tu. Ayat yang sama. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Telah datang rasul-rasul, utusan-utusan Tuhan kami membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Inilah dia jalannya. Dalam ayat ni, inilah dia jalan yang memimpin kita kepada syurga, yang menyelamatkan kita daripada api neraka dengan ajaran-ajarannya. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan para rasul. Kalau kita kan, rasul kita lah. Kalau umat Nabi Ibrahim, rasul dia Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Musa. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak petunjuk selain daripada petunjuk Nabi? Zaman kita ni kadang-kadang ada orang berhujah dengan cerita Nabi Khidir. Dia kata Nabi Khidir ni dia tahu satu ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi kita dah baca cerita Nabi Musa dan seorang lelaki saleh yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang menafsirkan itu Nabi Khidir. Tak apalah, soal lelaki ke Nabi Khidir ke, itu perbahasan. Tapi ada orang guna cerita tersebut untuk menjustifikasikan dengan perkataan mereka, ilmu Allah tu luas. Tuan tak pernah dengar ada orang berhujah bila kita kata ni sunnah Nabi buat gini, dia kata jangan duk marah, ilmu Allah tu kan luas. Tengok Nabi Khidir pun dia dapat ilmu yang tidak didapati oleh Nabi Musa. Cara dia berhujah tu kita dengar tu memang mantap. Betul juga lah. Betul juga. Pasal apa? Ilmu Allah tu luas. Kita pun duk pegang hak tu lah. Walaupun kita tak jumpa dalam sunnah Nabi, tapi kita tak marah ke dia sebab apa? Hujah dia ilmu Allah tu luas. Mana dalil dia? Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kita pun, kalau gitu ikut demo lah, nak buat ikut demo. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena review balik alasan tersebut.
Bolehkah seseorang meninggalkan petunjuk Rasul atas alasan ilmu Allah tu luas berdasarkan cerita Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa? Jawapan dia tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Pertama, Nabi Musa dengan Nabi Khidir berbeza sifat dia dengan Nabi Muhammad dengan umat dia. Apa yang berbezanya? Zaman dulu Nabi-Nabi ni diutuskan untuk kaum dia saja. Nabi Musa diutuskan untuk siapa? Bani Israel. Nabi Khidir ni Bani Israel ke tak? Atau lelaki soleh tu Bani Israel ke tidak? Jawapan dia tidak. Sebab apa tidak? Sebab memang dia tak kenal pun asal. Kan cerita asal dulu, Nabi Musa AS berjalan dengan anak murid dia bawa bekal. Kemudian dia cari lelaki tu tak jumpa. Petunjuk dia ialah ikan tu hak dah masak tu hidup balik lompat dalam laut. Kan cerita tu. Tuan-tuan familiar ke cerita Nabi Musa ni? Ingat tak cerita tu? Baca dah surah Kahfi hari Jumaat seminggu sekali kan? Kalau tak baca surah Kahfi, kena rajin-rajinlah baca surah Kahfi hari Jumaat. Dalam itulah cerita Nabi Musa dengan lelaki salih orang ambil hujah tu. Jadi lelaki itu ataupun Nabi Khidir tu dia bukan umat Nabi Musa. Lalu wajarlah dia tidak ikut syariat Nabi Musa. Sebab Nabi-Nabi terdahulu dia hanya ditaklifkan atau diutuskan kepada kaum dia sahaja. Membalah dalam satu zaman boleh jadi ada dua Nabi. Sebagai bukti yang lain, waktu malaikat turun nak azab kaum Nabi Lut, dia singgah dulu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Cerita ni masyhur, famous. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Hijr dalam Quran. Sebelum malaikat azab mengazab kaum Nabi Lut, malaikat yang sama ni singgah dulu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Siap Nabi Ibrahim hidang kambing lagi. Wa jaa bi'ijlin hanif. Kambing masak lagi hidang kepada tetamu. Tiba-tiba malaikat tu tak makan. Lalu Nabi Ibrahim rasa takut. Kenapa tetamu aku dia tak makan? Malaikat tu kata, kami sebenarnya malaikat yang diutuskan kepada kaum Nabi Lut untuk membinasakan mereka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijr cerita tu. Tapi nak rayaknya, nak sebutnya bahawa Nabi, waktu Nabi Ibrahim ada, Nabi Lut juga ada. Dua Nabi satu zaman. Sebab apa? Zaman dulu Nabi-Nabi diutuskan untuk kaum dia sahaja. Jadi cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS, wajar Khidir tak ikut Nabi Musa sebab Nabi Musa hanya diutuskan untuk Bani Israel. Tapi benda tu tak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk jin dan manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Tidak boleh seorang pun manusia yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, melainkan dia kena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah yang kata dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Jadi kalau berhujjah ilmu Allah tu luas dengan cerita Nabi Khidir, maka cara penghujahan itu sebenarnya salah. Sebab Nabi Khidir boleh tak ikut Nabi Musa sebab dia bukan Bani Israel.
Kita boleh tak ikut Nabi Muhammad? Boleh tak kita tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak apa aku nak cari ilmu lain. Ilmu Allah tu kan luas. Walaupun Nabi tak buat, walaupun Nabi tak ajar, walaupun tak ada contoh sebelum ni, tapi aku nak buat juga. Mana hujah? Ilmu Allah tu luas. Sebagaimana Khidir jumpa tak ikut Nabi Musa, aku pun boleh tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hujah tu salah. Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diutuskan untuk sekalian alam. Nampak tak tuan-tuan? Keperluan kita menilai ataupun melihat kepada kepentingan kita berhujjah dan kita mengikut petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat surah Al-A'raf tadi. Kalau tuan-tuan masih lagi ada Quran di tangan, tengok Quran tu, ayat tu kita ulang daripada awal. Perhatikan ayat ni. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillah. Dia kata, siapa kata? Ahli syurga kata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita takkan dapat petunjuk kalau Allah tak bagi petunjuk. Mustahil kita boleh cari sendiri jalan syurga. Saya nak mari surga hari ni tiba-tiba sesat. Siapa depan simpang sebelah rakan tu kak, pergi belok kiri, patut balik kanan, belok kiri. Cari pusing-pusing. Tanya juga telefon kameraman, boleh bagi location tak? Sesat. Bagi location boleh juga ikut GPS. Habis tu kalau nak cari jalan syurga, boleh tak mandai-mandai sendiri? Jalan syurga lagi detail, lagi rumit, lagi susah daripada jalan nak mari ke surau atau mari mana-mana tempat. Pasal apa? Dia hanya boleh didapati dengan wahyu dari Allah. Allah yang tunjuk jalan syurga. Kita tak payah fikir, jangan nak cari sendiri. Aku nak cari sendiri jalan syurga. Mana jalan syurga? Adalah, kita tak buat, kita pun kata macam ni jalan syurga, begitu jalan syurga. Kita reka sendiri, dia panggil hawa nafsu. Dengar, ahli syurga sendiri ni, ayat ahli syurga sendiri, bukan orang lain. Allah cerita dalam Quran. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana. Siapa bagi hidayah? Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau tidak kerana petunjuk Allah, kita tak akan dapat hidayah syurga tu. Mana dia? Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Telah datang kepada kami rasul-rasul dari Tuhan membawa kebenaran. Tu jalan dia. Hak kita dok minta setiap hari. Siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah dia jalan dia. Jalan para rasul. Jalan para siddiqin. Siddiqin, orang yang membenarkan Rasul. Jalan syuhada, orang yang berjuang bersama Rasul. Wassalihin, orang yang beramal dengan ajaran Rasul. Dia tak akan lari daripada jalan itu. Bila dah komplit semua sekali, lepas dipuji Allah, apa kata Allah kepada mereka setelah mereka ikut Rasul mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ni, surah Al-A'raf ayat 43. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha. Lalu mereka pun diseru. Wa nudu, mereka diseru. An tilkumul jannah. Itulah dia syurga. Uristumuha, yang kamu diwariskan, kamu diberikan kepada kamu. Macam mana? Sebab apa? Sebab kamu ikut jalan Rasul tadi. Dan kemudian
urithumuha bima kuntum ta'malun. Diwariskan kepada kamu dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan tetap kena berpandu kepada awal ayat tadi. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Rasul datang kebenaran. Makna amalan kamu kena sama dengan yang dibawa. Sebab tu ayat ni pujian ahli syurga kepada Allah, tapi dalam masa yang sama memberi satu hint, clue kepada kita, petunjuk, bayangan bahawa mereka berjaya masuk syurga kerana mereka mengikut jalan Rasul. Tuan-tuan nak masuk syurga? Bukan tuan-tuan je, saya pun nak masuk syurga. Semua orang bercita-cita masuk syurga. Tapi jangan cita-cita tu sekadar cita-cita, sampai akhirat barulah dia kata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dulu aku ikut Rasul. Dan tuan, memang orang menyesal tak ikut Rasul. Kalau tuan-tuan nak buka ayat, buka surah Al-Furqan. Hari ni baca Quran je. Pagi tadi saya suruh pegang Quran seorang-seorang, tapi masa kita tak cukup kalau nak belak Quran. Ambil ayat, nombor ayat je. Surah Al-Furqan dalam juzuk yang ke-19, nombor ayat 27 dan 28. Okey. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tuan boleh rujuk surah Al-Furqan, surah nombor berapa? Surah nombor 25. Surah nombor 25 ayat 27 dan 28. Tunjuk pula hak tadi ahli syurga, dia rasa syukur kepada Allah sebab dia ikut Rasul. Orang tak ikut Rasul apa jadi? Menyesal. Menyesal tak sudah. Tuan-tuan bukalah surah ni. Surah Al-Furqan, nombor surah 25, nombor ayat 27 dan 28. Siapa ada dalam telefon dia, buka sekarang, pinkan ayat ni. Siapa tak ada dalam telefon dia Quran, ambil Quran, buka, baca ayat ni pun tak pedah malam ni. Pasal apa? Ini petunjuk Allah, wahyu Allah. Apa kata mereka? Allah Ta'ala sebut tentang kisah hari kiamat. Okay. Ayat 27 kata Allah, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sambung lagi, laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Sambung lagi ayat, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sambung lagi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allahu Akbar. Ayat Allah ni Masya Allah. Ayat Allah tuan-tuan. Ni bukan ayat saya ni, bukan ayat saya, Allah punya ayat. Apa kata Allah ayat 27? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari di mana orang-orang zalim, yakni orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang tak ikut Rasul, gigit jari dia, gigit tangan dia. Apa kata mereka? Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila.
alangkah baiknya kalau dulu aku ikut Rasul tu. Ilmu Allah luas, ya betul, ilmu Allah luas, tapi Allah dah turunkan petunjuk melalui Rasul. Ikut Rasul, jangan buat jalan sendiri dalam agama, ikut Rasul. Malah kalau kita lain daripada Rasul, kita ikut orang lain, tinggalkan Rasul, kita akan menyesal dan kita bercita-cita. Apa cita-cita tu? Ayat 28 sambung. Ya wailata, celakanya aku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau aku tak berkawan dengan fulan. Fulan ni kalau aku tak ikut dia dulu, alangkah baiknya. Pasal apa? Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Sebab dialah yang telah memalingkan aku daripada petunjuk atau peringatan setelah peringatan tu datang. Ayat Allah dah datang, wahyu Rasul, sunnah Rasul dah datang, tapi sebab fulan aku tinggalkan hidayah tersebut. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Okay? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betul memang ada sifat orang yang memalingkan manusia daripada petunjuk Allah. Petunjuk tu ada, tiba-tiba datang orang ni, dia kata tak payahlah ikut petunjuk Rasul, dia memalingkan orang daripada Rasul. Lalu syaitan kata Allah, wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu senantiasa mengecewakan manusia. Yakni syaitan yang menjadikan dia terpaling daripada ayat-ayat Allah. Apa kata Rasul? Wa qala ar-rasul. Rasul pula berkata, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maknanya mengadu Rasul, ya Allah, kaum aku dulu tak ikut Quran. Tak ikut Quran. Quran mari. Dia rela pergi ikut orang lain, rela ikut tok guru lain, rela ikut petunjuk lain, tinggalkan petunjuk Quran. Hujah dia, ilmu Allah tu luas. Kalau luas ilmu Allah, mana dia mari lah. Tak, dia hujah dia sekat tu, dia berhenti setakat tu. Ilmu Allah tu luas, dalam Quran pun tak ada, dalam hadis tak ada dengan dia. Buat amalan pelik, khurafat, duk gitu bomo lah, hujang pergi cari bomo lah, sebut nama Allah dan sebagainya, ritual pelik-pelik. Kita kata mana Quran kata tak ada, mana hadis kata tak ada. Apa itu? Ilmu Allah tu luas. Rasul mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Rasul berkata, wahai Tuhanku, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, kaum aku menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh. Mana kena tuan-tuan ingat, kita dengar begini, oh kalau begitu mata patutnya semua orang ikut nabi dah lah, sebab dia wakil Allah, dia utusan Allah, patut semua orang. Tak, sebab nabi ni ada musuh dia. Musuh nabi ni berusaha untuk menyelewengkan orang daripada nabi. Betul Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Setiap nabi itu ada musuh. Mu kena ingat tu.
Setiap Nabi ada musuh yang memalingkan orang daripada dia. Tuan-tuan, Abu Lahab dulu orang paling sayang kepada Nabi. Dialah orang yang dimasyhurkan, orang pertama sekali bila dia Nabi lahir, dia bergembira dengan kelahiran Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Tapi dialah musuh Nabi paling tegar. Waktu Nabi berdakwah di Mekah, dialah orang yang ikut belakang Nabi, kata kepada orang-orang luar Mekah yang datang haji, mu jangan ikut ni anak saudara aku, mu jangan ikut anak saudara aku ni. Dia ni tak betul. Abu Lahab, orang yang sayang kepada Nabi, tapi dialah musuh Nabi. Pasal apa? Dia berusaha mengajak orang meninggalkan jalan Nabi. Tak kena ingat tu. Allah Ta'ala kata, wa kadzalik ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Bukan Nabi Muhammad je, semua Nabi macam tu. Likulli nabiyyin, semua Nabi ada musuh. Lalu Allah Ta'ala kata di hujung ayat ni, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah dengan Tuhanmu Allah sebagai pemberi petunjuk. Allah dah turunkan Quran, cukuplah petunjuk Allah sebagai panduan kita. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan dialah yang akan menolong kamu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alangkah banyaknya ayat Quran yang belum kita tadabbur makna dia. Tuan-tuan nak masuk syurga, jelas jalan. Nak beramal, beramallah, tapi kena ikut jalan Rasul, kena ikut petunjuk Rasul. Jangan sampai hari akhirat baru gigit jari. Allahu Akbar, kalaulah aku dulu ikut Rasul. Tuan-tuan tahu hari akhirat ada orang bercita-cita nak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dihalang daripada tu. Kerana nak masuk dengan Nabi di akhirat, mesti dia mengikut jalan Nabi di dunia. Isyak dah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kena berhenti isyak. InsyaAllah nanti kita datang kemuliaan lah. Sebab saya ada janji mengawal lepas isyak ni. Jadi kita alhamdulillah habis ayat tu sudah molek, habislah apa yang kita nak sebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.